membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berjumpa sekali lagi di dalam siri-siri perbincangan kita tentang ilmu pewarisan yang kita mulakan dengan ilmu faraid. Dan kita sebenarnya sudah, macam mana saya nak kata, mungkin sudah 75% kita sudah pun habis. Sebenarnya ada baki sikit lagi. Saya membincangkan tentang aspek pengurusan. Kita lebih kurang lah 70% lebih kurang. Aspek pengurusan, kita masuk sekarang ni aspek pengurusan. Saya sudah bincangkan faraid dan saya sudah bincangkan tentang instrumen. Kita akan ada sikit lagi instrumen kita akan bincang. Cumanya saya start masuk bahagian pengurusan, dan malam ini kita mulakan dengan membincangkan tentang dia panggil hak-hak yang berkaitan dengan harta pusaka. Al-huququ ma yata'allaqu bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Saya terus kepada pembentangan slide saya lah. Al-huququ ma yata'allaqu bit-tarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Tajuk ini sebenarnya boleh dikatakan ada pada mana-mana kitab faraid. Kecuali kitab faraid yang terlalu ringkas lah. Kitab faraid yang terlalu ringkas, dia akan start dengan dia panggil waris-waris lelaki, waris-waris wanita, macam tu. Kalau kitab faraid yang sedikit tebal ataupun yang terlalu tebal, memang dia akan ada juga berkenaan dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Macam itulah. Cumanya saya terjemahkan ataupun saya permudahkan, saya sebut sebagai tertib pembahagian harta peninggalan. Sebenarnya kita bincangkan tentang hak. Apabila seseorang itu meninggal dunia, so apakah hak yang ada pada harta yang ditinggalkan oleh si mati yang perlu waris uruskan. Macam tu. So pengurusan harta yang ditinggalkan oleh si mati itu dia ada urutan dia ada prioriti dia ada tertib dia. Itu yang kita nak bincangkan pada malam ini, dan kita tengok setakat mana yang kita sempatlah untuk kita bincang. Kemudian apabila kita bincang benda ni, istilah yang digunakan di dalam kitab dia panggil at-tarikah. Tarekah, bukan tarikat yang sufi tu, dia tarekah. Tarekah ni bermaksud harta peninggalan. Harta peninggalan ini kita selalu sebut harta pusaka. Betul juga harta pusaka, tetapi ada beberapa ustaz di luar sana yang merasakan lebih baik kita sebut harta peninggalan. Sebab dia nak membezakan antara harta peninggalan dengan harta pusaka. Ini disebut istilah sahaja. Apabila kita sebut harta peninggalan, maka ia harta yang ditinggalkan oleh si mati. Apabila harta tu clean untuk dibahagikan secara faraid, dan kita sebut itu harta pusaka. Jadi bukan semua harta peninggalan itu harta pusaka. Ada juga harta peninggalan bukan harta pusaka.
Sebab yang ditinggalkan tu mungkin sudah pun dihibahkan, mungkin sudah pun ada pewasiatan dan mungkin dia menjadi harta pencarian dan sebagainya. So mungkin dihabiskan kerana urusan beberapa bahagian tertentu tu digunakan untuk pengurusan. So dia harta peninggalan bukan harta pusaka. Sebahagian harta peninggalan, sebahagian besar ke, tengoklah macam mana, adalah harta pusaka. Harta pusaka ni harta yang sudah pun bersih untuk difaraidkan. Sebelum dia difaraidkan, dia harta peninggalan. Itu yang dicadangkan dari sudut penggunaan istilah supaya kita membezakan antara harta peninggalan dengan harta pusaka. Tetapi kadang-kadang kita sebut harta pusaka, tak apa juga sebenarnya, just untuk make it lebih clear dan lebih panggil apa, takyin, lebih determine dan lebih lebih skopnya lebih kecil dan lebih narrow down tu, macam tu. So saya itu pun satu pendapat yang baik. Maka kita namakan harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati sebagai harta peninggalan, sehinggalah diuruskan dan akhirnya apabila settle nak bagi faraid, itulah harta pusaka. So dia punya secara umumnya macam inilah tertib pengurusan harta pusaka. Yang pertamanya, apabila seseorang itu meninggal, maka kita uruskan jenazah dia. So pengurusan jenazah si mati itu kita boleh ambil daripada harta pusaka dia, harta peninggalan dia. Harta pusaka, harta peninggalan. Kita boleh ambil daripada harta peninggalan dia untuk diuruskan jenazah dia. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. So kalaulah pengurusan jenazah sehingga ke peringkat mengebumikan jenazah itu, mana memandikan, mengkafankan dan menyolatkan dan mengkebumikan jenazah itu adalah wajib. Dan apa sahaja keperluan untuk pengurusan jenazah itu, dia menjadi wajib lah. Dia menjadi wajib kerana kita nak menguruskan jenazah itu tadi. Tak akan settle urusan jenazah kalau kita tak buat benda ni dan kita terpaksa guna duit arwah untuk buat pengurusan jenazah. Maka menggunakan duit arwah itu adalah satu kewajipan dan boleh digunakan daripada duit yang ditinggalkan oleh arwah. Macam itulah lebih kurang dia punya tu. Cuma pengurusan jenazah ni selalunya settle lah dengan khairat dan macam-macam lah. Lepas ni saya akan explain dengan lebih detail. So ini just nak tunjuk dia punya urutan itu secara umum. Apabila jenazah itu dikebumikan, kita akan membuat pengasingan harta. Harta peninggalan itu diasingkan, mana harta milik si mati dan mana harta bukan milik si mati. Sebahagian sesetengah kitab tu dia kata apabila seorang itu meninggal, kita kena asingkan dulu harta dia. Mana yang dijadikan harta pusaka milik si mati dan mana yang bukan milik si mati. Kita kena asing dulu. Sebab dibimbangi masa kita nak urus jenazah tu, kita guna bukan harta dia. Sampai ke tahap tu dia letakkan pengasingan harta pusaka terlebih dahulu. Dia bukanlah silap, mungkin ulama yang tulis kitab pada masa tersebut, dia melihat dia pengasingan harta pusaka pada zamannya dia tidak kompleks. Jadi dia betul lah tu. Dia kena asing pada zaman tu hanyalah mana harta yang dia pinjam kita kena pulangkan, mana harta yang dia sudah jual kita kena bagi kepada pembeli, macam tu. So mana dia sudah hibah bagi kepada penerima hibah. Dia macam tu saja pengasingan dia tidak kompleks. Tapi pada zaman moden sekarang ini, harta itu pun kompleks dan pengasingan itu kadang-kadang confuse dan memakan masa. Jadi kita tidak mahu pengurusan jenazah itu ditangguhkan hanya semata-mata nak mengasingkan harta. Maka academician zaman sekarang ini meletakkan pengasingan harta pusaka itu sebagai nombor 2. Dia pergi kepada pengurusan jenazah, settle jenazah, barulah kita asingkan mana harta dia dan mana bukan harta dia. Kemudian yang harta yang dikatakan peninggalan arwah tadi, kita boleh buat untuk pembayaran hutang. Saya akan bagi detail tentang isu pembayaran hutang ni. Hutang dengan kerajaan, hutang dengan individu, hutang dengan Allah, macam mana isunya. Settle pembayaran hutang, kemudian kita membuat pembahagian harta pencarian ataupun setengah kitab tu dia sebut pembahagian secara adat. Secara adatnya ini harta siapa. So dibahagikan dulu sebab adat itu kadang-kadang mengikat. Al-adah muhakkamah. So dalam konteks di negara kita ini diamalkan
di masyarakat Muslim Malaysia ini, kita membahagikan harta pencarian, mana pasangan ada hak untuk menuntut harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dia ada hak dia. So ini pun panjang tentang pembahagian harta pencarian, tapi tak apa jika dituntut, kita asingkan ini adalah harta pencarian. Kalau kita tidak boleh finalize berapakah harta pencarian, maka kita hold dulu. Kita jangan bagi lagi. Kita hold dulu. Tapi yang lain kita boleh bagi. Yang tidak diperdebatkan, yang undisputed tu kita boleh teruskan lah. Kemudian kalau ada wasiat, maka kita laksanakan wasiat si mati. Dia mati kurang tu harta dia tadi. Sebab harta dia digunakan untuk jenazah. Yang mana dia sudah hibah, kita bagi hibah. Contohnya dia asingkan harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka, bukan. Kita bayar hutang dia, reserve untuk upah haji dan sebagainya. Kemudian bagi pula harta pencarian. Dia makin kurang. Kemudian ada pula wasiat. Bagus dia wasiat. Contohnya saya wasiatkan 20% daripada duit tabung haji saya diberi kepada masjid surau. Contohnya kita kena jalankan lah. Sebab itulah wasiat kepada bukan waris kurang daripada 1/3. Ini tak perlu tanya waris. Wasiat kepada bukan waris yang dia wasiatkan sebagai jariah dia, amal jariah dia, kita tak perlu minta izin waris. Yang mana menjadi pentadbir atau wasi eksekutor, dia kena laksanakan, wajib laksanakan mengikut apa yang diwasiatkan. Sebab jangan bimbang, ada lagi portion untuk waris. Sebab wasiat dia tidak akan lebih daripada 1/3 harta. So ada lagi 2/3 itu adalah pembahagian harta pusaka kepada waris mengikut ilmu faraid. Mengikut ilmu faraid yang kita bincang detail. So habislah. Ini ialah yang nak bincang malam ni. Tapi ini adalah secara umum, kita akan lihat dia punya perbincangan secara lebih detail lah. Tapi saya tidak berniat untuk terlalu detail. Tapi kita perlu melihat beberapa isu yang timbul tentang tertib tadi, bagaimanakah ia perlu diuruskan. So pertamanya, bila seorang itu meninggal, maka kita kena kebumikan dia lah. Kita kena uruskan jenazah dia, kita panggil pengurusan jenazah. Kita boleh menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati tadi untuk menguruskan pengurusan jenazah si mati tadi dalam urusan yang wajib sahaja. So yang wajibnya ialah kita kena mandikan mayat tadi, kita kena kafankan dia, kita kena solat, kemudian kita kebumikan. So isu ataupun pengurusan jenazah ni selalunya kita hantar kepada masjid, ataupun masjid kalau ada khairat kematian, masjid akan gunakan. Kalau si mati itu menjadi ahli khairat kematian tu lah, masjid terus saja. Lebih mudahlah masjid buat sebab sudah pun cover oleh khairat kematian. Tapi kalau tak cover, so kena adalah waris yang advance ke terlebih dahulu dan sebagainya lah. Ataupun kalau nak jadi lebih baik, kita sendiri yang sediakan set kelengkapan jenazah kita kan. Kita boleh beli di Pos Malaysia tu. Saya rasa dalam RM200. Saya rasa Tan Sri Sheikh Mokhtar dia jual benda tu di Pos Malaysia bukan ambil untung sangat kot. Saya rasa sebagai orang kata melaksanakan fardu kifayah, dia menjual di Pos Malaysia tu set pengurusan jenazah tu lah. Dia ada kain kafan dalam tu, dia adalah alat-alat untuk memandi tu kan, alat-alat untuk mandi dan sebagainya lah. Kalau kita ada benda tu, kita beli dan kita tulis siap-siap, kita letak dalam almari kita ke, dalam wardrobe kita ke, setiap kali kita buka, rasa insaf lah kan kita bahawasanya kita akan mati dan kita dah beli siap-siap untuk kita. Walaupun mungkin kita beli tu guna yang lain pun tak apa sebenarnya, tapi kadang-kadang benda tu bagus untuk sentiasa memberi peringatan kepada kita tentang kematian. Mereka yang bijak ialah mereka yang sentiasa ingat tentang mati dan bersedia untuk matilah. Mungkin ingat saja, ingat dan bersedia. Bila kita ingat, kita banyak memberi keinsafan kepada diri kita, membuang sifat ego kita dan sebagainya lah. So bagus juga lah ada benda-benda yang macam tu lah. So kalau disediakan, dia ada dia punya spirit, dia ada dia punya hikmah kalau kita sendiri yang sudah pun menyediakan kelengkapan tersebut. So
pengurusan jenazah selalunya ada di masjid. So benda ni pun kita boleh ambil satu lagi, kita panggil inisiatif kepada kami lah, mana kami yang buat pengurusan pusaka ni atau masjid ni, dia boleh advance lagi. Maknanya dia bukan sekadar menguruskan jenazah, tetapi dia menguruskan pusaka si mati. Bila dia kebumikan arwah, senyap, habis macam tu je. Kemudian waris cari sendirilah untuk uruskan pusaka. Lepas tu tak diuruskan, 10 tahun pun tak diuruskan. Jadi kita cadangkan kepada masjid, JK masjid tu kena ada sebahagiannya yang mengetahui tentang pengurusan pusaka. Ni boleh datang kelas ni setiap minggu contohnya, ataupun dia buatlah kelas-kelas intensif dan sebagainya, atau sepertinya jemput mana-mana yang boleh berkongsi tentang pengurusan pusaka di tempat masing-masing, supaya ada lagi satu servis selepas si mati itu mati, kita AJK masjid tadi menyediakan khidmat untuk menguruskan pusaka si mati. Bukan kita wajibkan, tapi maknanya ahli qaryah itu dia ada option. Kita pergi kepada masjid pun dia ada dia punya penerangan dia macam itulah. Ini pergi kepada masjid kata habis dah meninggal dah, kita dah tanam kat kubur habis macam tu je kan. Jadi menyebabkan banyak lagi urusan selepas itu tidak diteruskan, sedangkan pengurusan harta itu panjang lagi, bukan sekadar menguruskan jenazah si mati sahaja. So 4 ini adalah boleh diambil lah, contohnya mandi. Pertamanya mayat itu dimandikan, so kita boleh menggunakan wang si mati itu untuk pembelian bahan-bahan untuk dimandikan dah. Dimandikan, kain kafan dan upah jurumandi lah. Upah jurumandi ini pun ada lah jurumandi ni kan. Jurumandi ni kadang-kadang kita belajar secara teori je, kita pun tak ada pengalaman kan. Kadang-kadang kita pun tak ada peluang untuk memandikan mayat. So siapa yang ada peluang, saya nasihatkan supaya ambillah peluang untuk memandikan jenazah atau memandikan mayat itu. Mula-mula mungkin kita menjadi pembantu saja kan, kita duduk main dekat area-area masjid itu. Kadang-kadang dia panggil je, sebab kadang-kadang waris pun tak nak, mungkin ada peluang, dia tak nak tolong lagi kan, sebab kadang-kadang jurumandi pun lebih ramai yang membantu dia. Adalah contohnya mungkin 5-6 orang dia perlukan, sebab mungkin 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri, kemudian yang lead untuk mandi tu senanglah dia, sebab dah 3 kanan, dah 3 kiri, senanglah dia nak nak ratakan air tu. Yang paling crucial dalam memandikan mayat ialah membersihkan bahagian najis yang keluar. Boleh dikatakan setiap mayat dia akan keluar najis, sebab sakitnya sakaratul maut. Even baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, kekasih Allah Subhanahu wa taala, menerangkan bahawasanya sakarat itu sakit, mabuk mati. Maknanya nak mati itu memang sakit. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakinlah tak ada masalah lah, sebab Nabi kita panggil kekasih, berjumpa kekasih kan. Tapi nak cakapnya pun kesakitan itu ada. Jadi kebanyakannya dia akan rasa sakit sakaratul maut itu sehingga terkencing dan sehingga terberak. Macam itulah, terkicik. Sebab itulah dalam semasa kita nak mandikan, yang paling susahnya ialah untuk membersihkan bahagian kemaluan jenazah itu, dan bahagian belakang lah, bahagian punggung tu. Itu saya pun tak ada pengalaman lah, sekadar nak alirkan air tu adalah pengalaman, untuk balik-balik apa semua tu kan. So yang tu memang ketua jurumandi yang akan buat, bukan dia tak yakin kat kita kan, tapi sebab kita pun bukannya selalu menolong. So lepas tu saya kata kadang-kadang kena ada juga, supaya skill memandi mayat tu sentiasa ada lah, dan dia tahulah macam mana untuk membersihkan bahagian-bahagian najis tu lah. Saya rasa itu yang part yang paling
kritikal dalam satu-satu mayat lah. Kemudian dia ada lagi lah kalau mayat tu dah lama dia jadi keras. Kemudian kalau mayat itu kerana HIV ke, kalau COVID pun style COVID tu macam-macam. Dan setengah-setengah tu dia ada pensijilan, setengah-setengah hospital dia bagi pensijilan kepada pemandi mayat. Kami dengan ini mengiktiraf ataupun menghargai ataupun dia bagilah nama sekian-sekian sudah pun mengikuti kursus dengan pihak hospital dan layak untuk memandikan jenazah yang meninggal akibat HIV contohnya. Kadang-kadang di negeri sempadan Thailand ke apa, di Kelantan, di Perlis ke apa, ramai yang terkena HIV contohnya kan. Ada juga sebenarnya tapi kadang-kadang saya tengok ada jurumandi tu dia ada pula benda tu. Kadang-kadang dia yang akan dipanggil oleh pihak hospital apabila adanya mayat-mayat yang meninggal. Kerana dia ada pula macam mana nak mematikan kuman tu, dia guna klorok atau dia guna apa saya tak tahu. Tu pun ada specialty dia juga. Dan kadang-kadang ada juga saya tengok ada wasiat. Saya mewasiatkan bahawasanya selepas saya meninggal saya mahu jenazah saya ini dimandikan oleh kawan saya yang bernama sekian-sekian. Jangan main. So kadang-kadang tapi kalau wasiat macam tu dia tak boleh sembunyikan lah, sebab orang dah siap mandi baru buka engkau punya wasiat. Kau kena tulis dalam set tu, set jenazah yang dibeli di pos Malaysia tadi, yang tulis saya wasiatkan kalau saya meninggal mayat saya ni dimandikan oleh kawan saya yang bernama sekian-sekian. Boleh juga sebenarnya. Jadi waris tengok, dah tulis, kena cari jurumandi ni lah, ni kawan dia. Contohnya ada saya tengok, ada saya jumpa satu kes tu kan, terharu jurumandi tu sebab kawan dia mewasiatkan supaya kawan dia yang jadi jurumandi tu memandikan dia. Dia rapat lah, mana dia rapat. So itu tak apa kita tulis yang macam tu kan contohnya. So jurumandi pun dia ada specialty dia yang kita perlu hormatlah ilmu dia tu, dan kita perlu belajarlah supaya benda tu sentiasa ada lah diturunkan. So boleh bayar upah jurumandi sebab dia buat kerja. So ada upah dia mengikut uruf lah, mengikut kebiasaannya macam mana. Kemudian dari segi logistik, boleh charge logistik ni tentang van-nya, kalau lah jauh dan sebagainya daripada hospital ke rumah, ke masjid dan sebagainya, sewa van kena dibayar upah pemandu ke dan keranda ke untuk menguruskan logistik tu. Kalau dekat memang jalan kaki dan sebagainya lah. Kemudian tanah kubur itu boleh di-charge lah, maknanya sebab dia melibatkan upah penggali kubur, pembinaan batu nisan, dan dia panggil apa, kepuk tu. So kepuk tu pun dia sebenarnya kalau ikutkan, kalau kita lihat di negara-negara luar, dia letak batu nisan aja. Even kita kata raja-raja Kuwait, raja-raja Oman contohnya yang kaya-kaya pun dia tanam macam tu je, tak ada kepuk pun, batu nisan dia, dan dia letak tanda nama dan sebagainya. Cumanya di Malaysia ini kerana kalau dulu-dulu kadang-kadang kita tengok kubur tu dibezakan, ada yang mozaik, ada yang tinggi, ada yang jadi seolah-olahnya mereka yang tinggi darjatnya di dunia maka dibezakan kuburnya. Sebenarnya ini tidak boleh sebab ini dilarang. Tidak ada beza dah apabila kita semua meninggal dunia, maka tidak ada beza. Yang beza hanyalah takwa. Status di dunia ni semuanya ditinggalkan dan sepatutnya tanah perkuburan itu sama. Mana kalau kita pergi ke kubur kita tak tahu ini mayat dia Tan Sri ke, Tun ke, Datuk Seri ke, Datuk ke, ataupun orang biasa, sama saja. Sepatutnya macam tu. Semuanya zaman-zaman dulu mungkin majlis pun terlepas pandang dan sebagainya, tapi sekarang ini saya ingat Majlis Agama Islam Negeri dia sudah pun ada dia punya SOP kubur tu, dan saya tengok makin lama makin bagus lah. Di tanah kubur tu kalau kita pergi kadang-kadang kita tengok okey sama. Dia dah buat satu rule. Kau hanya boleh bezakan bentuk nisan kau sama ada nak ambil batu sungai ataupun kau nak buat tu, tapi maknanya dia akan jadi sama saja taraf. Kita memang ada kepuk lah sebab adat kita ada kepuk, kita tidak biarkan macam tu. Tapi tak apa dengan yang macam yang dibuat biasa macam tu. Jangan dilebih-lebihkan sebab itu sebenarnya dilarang, sebab kita tidak boleh membezakan
Kita tidak boleh dibeza-bezakan mayat tu. Mayat tu kena sama pun dari segi hurufnya. Kalau huruf macam tu lah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak mudah, kita hanya tanya yang gali kubur tu, untuk buat kepuk ni siapakah panel dia kat sini. Jangan kita ambil yang luar. Sebab mudah dia akan cakap, selalunya yang buat kepuk untuk tanam kuburan kita ialah sekian. Kita kontak dia je, dia pun dah tahu dah macam mana nak buat. Dia hanya bagi kita choice tentang mungkin nak tulis Jawi, nak tulis Rumi, macam mana bendanya. Gitu saja beberapa choice yang tidak membezakan di antara mayat-mayat tu lah. Sebab memang sepatutnya tidak boleh dibezakan antara mayat VIP ataupun bukan VIP kan. Kemudian selalunya apabila berlakunya kematian, adanya khairat kematian lah yang cover tentang urusan pengebumian jenazah tadi. So status tentang khairat kematian ini dia bukan harta pusaka. Kan, khairat kematian dan derma. Bila orang tu mati, yang ramai lah yang pergi menderma. Baguslah menderma. Cumanya status wang yang diterima hasil daripada derma orang ramai, dia bukanlah harta pusaka. Dia bukan harta pusaka, dia harta peninggalan. Tapi bukan ditinggalkan oleh arwah pun. Dia baru je terima benda tu selepas dia mati. Masa dia hidup tak ada pun orang nak derma kat dia. Dia letih. Dia letih dengan dengan kecacatan yang dia ada pun untuk pergi menjual tisu kan. Nak beli tisu pun kedekut kan. Siang kat dia, beli je lah apa yang dia jual. Bukan kita nakkan benda dia jual. Kita memberi motivasi, kadang-kadang kita bayar lebih dan kita tak ambil pun. Kadang-kadang kita tengok kan. Bila dia mati, ramai pula yang derma. Masa dia hidup, tak ramai pula yang nak tolong dia. Tapi tak apa. So derma itu apabila diberi, dia tidak menjadi harta pusaka. Maksud saya dia tidak perlu difaraidkan. Penerima itu selalunya diberi kepada pasangan lah. Kalau suami mati diberi kepada isteri, macam tu. So diberi kepada tuan rumah lah selalunya. Maka dia boleh gunakan wang derma itu mengikut keperluan pada masa tersebut. Dia bukan difaraidkan. Tak perlu lagi nak kira macam mana faraid ni, macam mana tak payah. Duit yang didermakan tu adalah untuk keluarga. Dia bukannya harta pusaka yang perlu difaraidkan. Kalau ada yang derma tu dia kata inilah untuk anak yatim sebab dia meninggalkan anak yatim, maka asingkanlah ini untuk anak yatim. So yang lain tu bolehlah digunakan untuk keperluan keluarga itu mengikut apa yang dihajatkan pada masa itulah. Dan khairat kematian ini kalau dibuat dengan masjid, dia mungkin tak ada balance lah. Sebab masjid akan cover semua urusannya lah, tak ada balance. Kalau ada balance lah untuk keluarga tu. Dia bukan, yang saya nak sebut ni, dia bukan harta pusaka. Dia tidak perlu difaraidkan, gunalah mengikut keperluan keluarga pada masa tersebut. Dan khairat kematian ni sebenarnya kalau disenaraikan, kita akan dapat banyak pihak yang akan memberi khairat kematian, sama ada daripada takaful, daripada majikan, daripada pekeso. Dan saya ingat kalau disenaraikan mungkin jadi 10 senarai. Dan khairat kematian ni dia bukan harta pusaka. Maknanya siapa yang terima khairat, maka duit itu untuk dia lah. Kadang-kadang ada anak dia bekerja di syarikat sekian-sekian, maka bos dia pun bagi ni khairat kematian sebab bapa kau meninggal. So dia ambil lah untuk dia. Dia tak perlu pun pergi istihar, ini aku dapat khairat kematian, maka kita faraidkan. Dia pun faraid dengan adik-adik dia, tak perlu. Duit itu sebenarnya kalau dia nak buat macam tu boleh juga, tapi keperluan tu tidak begitu. Dari segi hukumnya dia bukan harta pusaka yang perlu difaraidkan, ia terpulang kepada siapa yang terima dan dia boleh gunakan untuk keperluan dia lah, tak perlu digaduh-gaduhkan lah, tak perlu nak bergaduh tentang khairat kematian dan derma. Dia bukan harta pusaka yang tertakluk kepada hukum faraid. Seterusnya menjadi budaya di tempat kita akan adakan majlis tahlil. Majlis tahlil saya tak nak bahas dari sudut bid'ah tak bid'ah apa semua tu. Saya kira dia adalah suatu majlis yang baik kerana dia adalah satu majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang berkumpul tak buat apa-apa, baik berkumpul dan kita berzikir, macam itulah. So dia adalah suatu perkara yang baik saya lihat. Sebab zikir-zikir itu pun ada nasnya. Saya tak mahu bahas panjang pasal
dia sudut bid'ah hasanah ke apa semua. So cumanya yang perlu dilihat, sekiranya diadakan majlis tahlil, dia adalah satu option. Kita tidak boleh mengambil duit harta yang ditinggalkan oleh si mati itu untuk cover majlis tahlil. Itu tak boleh. Sebab majlis tahlil ni dia bukan daripada pengurusan jenazah yang diwajibkan. Dia tak wajib. Dia lepas ke bumi tu, kubur tu settle. Macam tu. Kalaulah nak dibuat majlis tahlil, maka ia hendaklah dibuat daripada wang yang berasingan, bukan duit harta pusaka. Kalau nak ambil daripada duit harta pusaka, semua waris kena bersetuju. Macam tu. So dia, majlis itu boleh dibuat tapi guna wang yang berasingan. Tadilah boleh guna daripada khairat kematian ataupun boleh guna daripada wang derma. Sekiranya itu tidak memudaratkan waris lah. Kalaulah waris itu dah miskin, derma pun ada sikit, tapi nak digunakan untuk tahlil sehingga menjejaskan keselesaan waris, lebih baik tak buat lah. Kecuali ada yang nak sponsor dan sebagainya. Cuma yang pentingnya tidak boleh digunakan harta peninggalan arwah untuk majlis tahlil. Itu yang saya nak highlight. Isu lain tu boleh bincang dengan ustaz lain lah. Maknanya dia bukan part and partial pengurusan pusaka. Dia adalah satu budaya yang bagi saya adalah elok, tetapi dia tidak dikira sebagai belanja pengebumian. Dia tiada masalah jika semua waris bersetuju. Cuma kadang-kadang dia jadi isu kalau ada waris kecil, waris kanak-kanak. Sebab waris kanak-kanak dia tidak boleh bersetuju. Even kalau dia bersetuju pun dia tidak ada keahlian. Ini dah tingkatan 1, dia faham dan dia bersetuju. Memang dia tingkatan 1, dia faham dan bersetuju, tapi dia masih lagi kanak-kanak mengikut siasah syariah kita. Kanak-kanak ni 18 tahun. Cukup umur 18 tahun baru bukan kanak-kanak. Jadi kalau dia 17 tahun, SPM tahun ni, tak lepas lagi, still adalah kanak-kanak, maka dia hendaklah dianggap sebagai kanak-kanak walaupun dia sudah akil balik dari sudut fiqh. Sebab kita melihat dari sudut syariah. Dia ada beza antara fiqh dengan syariat. Al-farqu baina syariah wal fiqh. So kita bahas sudut syariat, bukan kita bahas sudut fiqh. Fiqh tu maknanya dia akil balik, dah datang bulan sebagainya. Tapi ini kita bincang dari sudut siasah syariah. Kanak-kanak itu adalah di bawah 18 tahun. Kalau belum birthday 18 tahun, masih lagi kanak-kanak lah. Dan kalau ada waris kanak-kanak, persetujuan waris kanak-kanak itu dia tidak mengikat, dia tidak sah, dia tidak ada legal binding sebab dia tidak ada keahlian, ahliyah dia tak ada. Macam tu. So kalau ada waris kanak-kanak, kalau ada waris tidak sempurna akal ataupun ada waris yang hilang, maka kita jangan usik harta pusaka tadi untuk buat majlis tahlil. Sebab dibimbangi kita terusik hak waris tadi. Kalau nak buat mudah, majlis tahlil guna duit asing terus. Dia tak jadi isu langsung kalau guna duit asing, sebab itu adalah bukan yang diwajibkan di dalam kita panggil belanja ke bumi. Dia bukan belanja ke bumi. Dia adalah suatu adat lain. Pengasingan harta pusaka. Pengasingan harta pusaka yang saya katakan sebagai kategori nombor 2 tadi. Apa yang disebut di dalam kitab, selalunya dia sebut ringkas je lah. Dia kata barang pinjam perlu dikembalikan. Sekiranya si mati ada meminjam barang, maka barang itu perlu dikembalikan kepada tuan punya barang. Barang orang lain, seperti yang si mati ni menjual ke, kadang-kadang saya pun ada jual. Saya jual buku di online saya tu. So buku yang saya sudah pun dibeli tetapi saya belum lagi hantar, tu bukan harta saya lah, ada tak ni saya belum hantar lagi, besok saya kena hantar. Maknanya perlu diserahkan kepada pemiliknya lah. Barang yang sudah dijual kita beri kepada pemiliknya sebab benda tu sudah pun dijual beli, cuma ada lagi dengan kita. So diasingkan. So kalau sudah pun dihibahkan, maka perlu diserahkan kepada penerima hibah. Sebab mungkin pemberi hibah ni, si mati ni dia meminjam kembali saja. Dia dah bagi barang kemas dia kepada anak sulung dia. Anak sulung dia perempuan contohnya. Okay, mak dah bagi barang kemas mak ni kepada Kak Long contohnya, kepada anak sulung dia perempuan. Kemudian anak sulung dia kata barang kemas mak bukannya cantik. Zaman dulu punya style, ambil baliklah kat mak. Ambil balik tu bukan ambil balik barang kemas, ambil balik tu untuk mak pinjam lah. Kalau ada kenduri kendara, mak boleh pakai. Tapi kalau mak mati, kita nak ambil lah.
Jadi dia bagi balik dekat mak dia tu kerana mak dia meminjam daripada dia. Dia kena buat biar jelas tu, barang kemas tu kalau dah bagi semasa hidup, dia akad, ijab, qabul, qabat, takhliyah, semua ada. Kemudian kenapa bagi balik dekat mak? Bagi balik dekat mak sebab mak pinjam lah. Sebab mak pinjam, sebab malu juga. Mak kalau pergi kenduri kendara tak pakai barang kemas, dia memang pakai barang kemas contohnya kan. So bagi balik. So kemudian mak tu mati. So adakah itu adalah harta hibah ataupun harta pusaka? Kalau sudah dihibahkan, jadi hibah je lah. Kalau waris-waris tahu benda tu sebagai harta hibah, maknanya gentleman lah anggap benda tu sebagai hibah. Dia tak perlu, ini hibah tak ada bertulis lah. Hibah tak perlu bertulis pun. Hibah lisan pun sah. Jangan nak buat susah-susah. Benda yang senang buat senang. Kalau kau tak tahu, tak tahulah. Kalau kau memang tahu, mana kau acknowledge benda ni dah diberi kepada kakak contohnya. Anggap je lah. Mana diasingkan lah. Cuma mak pegang tu, dia pinjam kembali daripada kakak. Sebab tu kalau buat dengan saya akan buat secara jelas lah. Dia maknanya kena ambil barang kemas tu, diberi, kemudian dipinjamkan kembali. Dia main tarik, bukan tarik tali, maknanya benda tu biar jelas. Diberi tu diberilah, nampaklah benda tu dan dia ambil lah. Menerima kembalikan kepada tu sebab dia meminjam lah. Kita buat akad pinjam balik. Akad ariah pula. Supaya bila meninggal tu, clear. Benda tu bukan harta pusaka, dah pun diberikan kepada siapa yang dia nak beri tu masih hidup. Bukan yang nak beri masa mati. Kalau yang nak beri masa mati, dia jadi wasiat. Wasiat kita bincang dah minggu lepas. 2 minggu dah kita bincang pasal wasiat secara detail. Wasiat kepada waris. Jadi kadang-kadang benda tu tak jelas. Tak jelas tu sebab kita yang buat tak jelas. Kalau kita buat benda tu jelas, dia akan jadi jelas lah. So kalau jelas, kita asingkan ini bukan harta pusaka sebab sudah pun dihibahkan. So saya akan explain tentang mana harta pusaka, mana bukan harta pusaka di dalam tajuk selepas ni lah. Tajuk selepas ni tak seperti minggu depan. Kita tengok kalau yang ni pun tak habis. So kita akan, mana tajuk selepas pada ni kita akan detailkan tentang mana harta pusaka dan mana bukan harta pusaka. So jika ada kekeliruan, pertikaian, kalau entah hibah apa semua tadi, maka perlu dibuat di mahkamah syariah untuk menentukan sama ada sesuatu harta itu harta pusaka ataupun bukan harta pusaka. Ini panjang tentang duit pampasan kan. Baru ni timbul isu tentang duit pampasan sebab si mati ni mati aksiden. Bila mati aksiden, so isteri balulah, maknanya balu jumpa lawyer aksiden. Lawyer aksiden pun pergi saman, insurans bayar, adakah. So itu pun bukan harta pusaka. Banyak benda. Pusaka ke bukan. So itu kita akan bincangkan di dalam topik yang lain lah, perbincangan yang lain. Sebab itulah kena ikuti kelas saya, sebab saya dah susun modulnya secara saya lah, mana saya dah susun satu persatu supaya kita nampak perbincangan ilmu pewarisan ini dengan lebih jelas lah. Kemudian kita pergi sikit, saya ingat tu sempat habis, kita pergi setakat mana yang sempat. Seterusnya apabila dihasingkan harta peninggalan si mati tadi, maka kita dalam meneruskan dengan pembayaran hutang, melunaskan hutang-hutang si mati. Di sini perbincangannya terlalu luas dan terlalu panjang. Kita tak berniat untuk pergi terlalu detail. Cuma tahu at least tahu sepintas lalu lah. So mengikut mazhab Asy-Syafi'i dari sudut pelunasan hutang ini, sebab kita ada hutang dengan Allah dan hutang dengan sesama manusia. So maka didahulukan hutang dengan Allah. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i ini dia kata masa engkau hidup, mana hablum minan nas diutamakan. Bab duit ni. Maknanya hablum minan nas lah, maknanya kita settlekan dengan manusia. Tetapi bila mati, dia jadi dengan Allah dulu. Macam tu dia punya perbahasan. So hutang dengan Allah ni, ini adalah contoh-contohnya. Kalau ada zakat yang belum dibayar, maka kita kena reserve duit itu untuk dibayar zakat. Ataupun kita pergi bayar lah. Kita reserve tu bukan apa, kadang-kadang duit tu tak sampai lagi duduk dalam bank. Tapi kita kena ingat lah, mana waris kena tahu, kena bayar, kena ada sebahagiannya untuk dibayar zakat. Kalaulah si mati ni tak ada hutang zakat contohnya. Kalau ada nazar dia, maka kita lunaskan nazar dia. Contohnya dia bernazar untuk korban. Untuk korban ni sebab kita nak raya korban ni.
tapi dia meninggal sebelum korban. So korban dia tu dia nazar. Maka kita kena tunaikan nazar dia tu. Mana ada portion tu kan, dia tak bayar lagi tapi dia memang nak kan, tak sempat nak bayar. Jadi ada duit tu, so bukan tahun ni, tahun depan lah. Tahun depan laksanakanlah nazar dia untuk berkorban tu. Sebab dia sudah niatkan dengan nazar lah. Nazar tu menjadi satu, dia menazar lah. Contohnya kalau anak aku SPM dapat 5A, maka aku akan buat korban contohnya. So itu nazar tu. Nazar sebab memang anak dia SPM 5A contohnya, tapi nazar tu belum sempat, dia meninggal. So nazar adalah hutang dengan Allah sebab dia berjanji dengan Allah. So kalau waris tahu, kena reserve untuk ditunaikan nazar tersebut. Kalaulah si mati mempunyai, kita panggil istita'ah, dia berkelayakan, dia ada keahlian dan dia layak untuk menunaikan fardu haji, tapi dia tak sempat untuk menunaikan fardu haji, maka kita kena buat badal haji. Badal haji, bukan bedal haji, badal haji, mana upah haji kepada bagi pihak arwah. Upah haji ni pun menjadi satu perbincangan yang agak kadang-kadang menjadi hangat lah, sebab mungkin saya tak tahu, mungkin di sana ada yang mengambil kesempatan terhadap badal haji. Sebab badal haji ni dia macam ni, kalaulah si mati tu pada masa hidup dia memang tidak layak untuk menunaikan fardu haji sebab dia memang dah miskin, gelandangan contohnya, bukan saya nak remehkan gelandangan, tapi kita memang tahu semasa hidup dia memang miskin pun, dia memang dia tak layak untuk mengerjakan fardu haji pun. So tak adalah upah haji dekat dia. Sebab di luar sana kadang-kadang saya jumpa dia ingatkan upah haji ni wajib. Semua orang mati yang belum menunaikan fardu haji, maka wajib kita kena reserve untuk upah haji. Bukan juga. Dia upah haji ni wajib bagi si mati yang memang berkelayakan untuk menunaikan fardu haji, cuma dia tunggu queue saja. Sebab kita adanya kuota, contohnya macam tu. Jadi tak sempatlah dia nak pergi haji dan dia meninggal. So seumur hidup dia tak pernah melakukan haji, maka wajiblah badal haji untuk dia tadi. Tapi kalau semasa hidupnya dia memang, kita nampak dan kita tahu dia memang tak layak pun untuk pergi haji sebab dia miskin, tiba-tiba kita nak reserve lagi duit dia untuk upah haji, maka dia akan memudaratkan waris dia. Kan? Walaupun kita tahu mungkin anak Allah untuk upah haji dia tu. Macam tu. Kalaulah dia layak, cuma dia menangguhkan, maka kita kena reserve untuk upah haji. Upah haji ni yang boleh melaksanakan badal haji bagi pihak si mati adalah orang yang pernah menunaikan fardu haji. Kalau dia pun tak pernah menunaikan fardu haji, dia tak boleh niatkan haji dia tu untuk si mati. Saya tahun ni ramai yang pergi haji kan, sebab ramai yang menolak, ia ada M40 dengan T20 tu ramai yang menolak. Maka yang syarikat tabung haji swasta ni, yang swasta yang berdaftar tabung haji ni banyak call klien-klien dia dan dia orang top up merayu dan boleh pergi haji. Ramai yang pergi. So kalau yang first time pergi, memang dia tidak boleh melaksanakan badal haji lagi sebab dia tak habis lagi dia sendiri. Ibadah haji dia tu belum lagi lengkap untuk diri dia, dia tak boleh buat badal haji. Dia hanya boleh buat badal haji kalau dia sudah pun melaksanakan fardu haji. Kalau dia sudah melaksanakan fardu haji, dia tak masuk dalam kuota pula. Jadi kadang-kadang bukan semua orang, bukan ramai orang boleh buat badal haji ni. Even student pun kadang-kadang, student sekarang ni pun dia susah untuk melaksanakan fardu haji sebab dia pun kena bayar. Dia pun kena bayar kepada kerajaan Arab Saudi yang saya rasa dalam 45,000 kan. So menyebabkan badal haji tu akan jadi tinggi jugalah. Jadi kalau badal haji tu murah sangat, dia jadi macam tak logik pula. Sebab dia nak suruh siapa? Sebab student tu kata aku pun kena bayar. Aku pun kalau kau tak bayar, aku tak boleh nak buat lah. Lagipun dia pun ada juga dia punya kuota je. Bukan semua student walaupun mentang-mentang dia duduk di Universiti Islam Madinah ingat mudah nak pergi. Susah juga walaupun jalan darat. Sebab dia ada rule yang tersendiri kepada penduduk di sana. So dia kena perhatikan. Bukan saya bersangka jahat terhadap yang buat upah haji, badal haji ni, tetapi kerana ada beberapa isu tu, kalau kita nak buat badal haji, lebih baik kita wakalah tu ada secara jelas. Dia wakalah atas wakalah tak apa, kita wakilkan badal haji kita kepada ustaz di sini.
ustaz di sini dia wakalah pula kepada student di sana untuk buat badal haji bagi arwah ayah kita. Lepas tu kita pergilah tanya ustaz tu siapa student kat sana yang buat badal haji untuk ayah saya. Saya nak kontak sendiri student kat sana. Kontak tu kita bukan nak berwakalah sangat pun sebab kita dah wakalah dekat ustaz tadi. Dia wakalah atas wakalah tak apa, sah benda tu. Dia yang kita nak pergi direct tu sebab kita just nak make sure biar kita, sekarang boleh call je apa masalahnya. Call student jawab, yalah saya tahun ni dibayar oleh syarikat ABC Travel dan ABC Travel kata saya buat badal haji ni untuk sipulan bin sipulan. Betul lah tu, itu memang ayah saya lah. Terima kasih lah apa ni. Apa isu sangat, saya rasa tak ada isu pun. Kalau benda tu didedahkan, kan. Dan kalau dia ambil untung pun tak ada masalah pun, kan. Yalah kena ada upah lah kepada yang buat badal haji dan kena ada upah lah yang menguruskan tadi, syarikat tadi. Ustaz yang uruskan tadi pun dia berhak ambil upah sebab dia yang arrange dengan student tu contohnya. Tak ada masalah, upah tu upah lah. Dia berhak ambil upah terhadap khidmat dia. Dan kita pun janganlah berkira dengan upah tu. Yang penting kita yakin orang tu, sebab orang tu pun dia boleh buat badal haji untuk seorang je. Dia tidak boleh buat saya dengan ini tahun ni buat badal haji untuk 10 orang si mati. Kaya lah budak tu. Kaya budak tu maknanya saya tak nampak terlalu banyak yang boleh buat badal haji lah dengan isu dengan isu kita panggil kerumitan untuk melaksanakan ibadah haji pada zaman sekarang. Sebab tu yang mana boleh pergi haji tu bersyukurlah kerana menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dhuyuf ar-Rahman, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Sentiasa disebut sehingga menangis-nangis. Kan? Kerana kita rasa bertuah kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ustaz-ustaz kita, Ustaz Burhanuddin apa semua dah pun berada di sana. Kita mendoakan semoga mendapat haji yang mabrur. So, saya ingat itu sahaja untuk perkongsian saya malam ini. Kita akan sambung pada tajuk ni lah, pada tajuk hutang. Kita akan bincangkan hutang si mati, bagaimana kita nak melaksanakan ataupun melunaskan hutang si mati. Banyak lagi perbincangan tentang hutang lembaga hasil, hutang mara kan sekarang ni YTP. Anak dapat usaha cemerlang SPM, pohon YTP mara, tengok bapanya blacklist kerana ada hutang dengan mara kan. Dia pun tak tahu, bapanya dah arwah kan. Terus sekian dekat anak tak boleh nak ambil scholarship mara sebab mara kata arwah ayah kau pun ada hutang dengan aku. So hutang mara macam mana? Hutang kerajaan, hutang parking kereta macam mana? Sepanjang lagi sebenarnya. Kita akan sambung dalam minggu depan. Saya hanya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan nak mencetuskan kontroversi dan apa. Saya just berbincang dan sharing experience saya. Semoga bermanfaat untuk mereka yang hadir ini. Kerana saya pun tak nak simpan untuk saya seorang. So bila saya berkongsi, at least ada yang mendengar dan boleh memanfaatkan lah. So saya ingat itu saja. Terima kasih kerana yang istiqamah memberi motivasi kepada saya secara langsung ataupun tidak langsung. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan diri saya. Kalau ada nak tanya je boleh letak dalam chat. Kalau saya tak jawab terus pun saya akan jawab dalam sesi-sesi yang lain lah, sebab kita buat secara macam satu pihak je. Satu pihak pun tak apa, saya ambil recommend tu. Nak PM ke nak apa pun tak ada masalah. So, saya sudahi, kita sama-sama sudahi dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.